Timbalan Datuk Speaker, dulu Menteri Kewangan ialah banker. Jadi semua kritik banker, jaga banker. Kini Menteri Kewangan dan timbalannya bukan banker. Jadi rakyat sudah pasti gembira dan harap Soalan yang berhormat. Menteri akan jaga rakyat untuk memastikan bank jaga. Yang berhormat, soalan. Soalan saya nombor 7. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Number 7. Kalau tidak silap saya, saudara Kota Melaka juga bekas banker. Tapi banker yang baiklah. Untuk menjawab soalan Kota Melaka, isu jenayah cyber dan penipuan dalam talian ini bukan saja berlaku di Malaysia, malah di peringkat global. Di Malaysia, secara kesimpulannya, langkah yang diambil kerajaan merangkumi 3 aspek asas, iaitu pertama, langkah-langkah pencegahan, kedua, penguatkuasaan, dan ketiga, pendidikan dan kesedaran. Berdepan dengan cabaran jenayah penipuan terkini, Bank Negara Malaysia BNM telah mengarahkan bank-bank untuk mengambil langkah-langkah tambahan seperti berikut. Nombor satu, mempercepatkan peralihan daripada penghantaran kata laluan sekali sahaja ataupun dengan izin one time password OTP melalui sistem SMS kepada kaedah pengesahan yang lebih kukuh bagi transaksi dalam talian yang berkaitan dengan pembukaan akaun, pemindahan dana dan pembayaran serta pertukaran maklumat peribadi dan penetapan akaun ataupun akaun setting dengan izin. Kedua, memperketatkan lagi peraturan pengesanan penipuan dan sekat transaksi yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan kewangan. Ketiga, mengenakan tempoh bertenang ataupun cooling off period dengan izin untuk pendaftaran kali pertama bagi perkhidmatan perbankan dalam talian atau peranti yang selamat dengan izin secure device. Dan keempat, mengehadkan pelanggan kepada hanya satu peranti sahaja untuk pengesahan transaksi perbankan dalam talian. Akhirnya kelima, menyediakan talian hotline khusus untuk pelanggan melaporkan kes penipuan dalam talian melibatkan akaun bank mereka dan meningkatkan lagi tahap respon ke atas laporan yang dibuat. Selain itu, seperti yang telah dimaklumkan melalui ucapan Belanjawan 2023, BNM juga akan menguatkuasakan pelaksanaan mekanisme Q-Switch ke atas industri perbankan untuk membolehkan pelanggan bank membeku akaun bank mereka termasuk kad ATM dengan segera. Dengan mekanisme ini, mangsa jenayah penipuan dapat bertindak dengan menyekat aliran wang daripada terus keluar daripada akaun mereka. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat juga, dalam usaha membanteras jenayah penipuan kewangan dengan lebih berkesan, kerajaan melalui pelbagai agensi, sebab ini memang melibatkan usaha keseluruhan kerajaan termasuk PDRM, BNM, SKMM dan NFCC ataupun National Anti-Financial Crime Centre. Dengan sokongan industri perbankan dan telekomunikasi telah menubuhkan Pusat Respons Scam Kebangsaan ataupun NSRC dengan izin National Scam Response Centre dengan talian pantas 997. Ini penting, saya minta ahli-ahli yang berhormat juga boleh menyebarkan tentang nombor ini kepada penduduk di kawasan masing-masing. Mangsa boleh menghubungi talian 997 untuk melaporkan kes mereka bagi pengesanan dan penyekatan aliran dana yang telah dicuri untuk membendung kerugian kewangan yang lebih besar. Dalam Belanjawan 2023 juga, kerajaan telah mengumumkan peruntukan 10 juta ringgit bagi memperkasarkan lagi operasi NSRC. Berkaitan dengan soalan kedua YB Kota Melaka tentang mekanisme pampasan dana melalui perkongsian liability ataupun dengan izin shared liability, perkara ini masih lagi dalam kajian. Antara faktor utama yang perlu diambil kira dalam menelitikan mekanisme ini termasuklah kita memastikan model yang dicadangkan itu adalah adil dan saksama kepada kedua-dua pihak pengguna dan bank. Ini bagi mengelakkan sebarang kesan yang tidak diingini, contohnya moral hazard ataupun bahaya moral di mana ada pihak yang mungkin akan lalai dan cuai dalam tanggungjawab mereka disebabkan ada jaminan pampasan yang ditanggung oleh pihak yang satu lagi. Untuk makluman, negara Singapura juga masih lagi dalam proses mengkaji mekanisme perkongsian liability ini. Selain itu, mangsa juga boleh mengemukakan aduan kepada Ombudsman for Financial Services OFS sekiranya terdapat sebarang pertikaian
dalam keputusan siasatan dan jika mangsa tidak puas hati dengan keputusan pihak bank atau nilai pampasan yang ditawarkan. Dan akhir sekali, mangsa juga boleh mengemukakan aduan kepada Bank Negara Malaysia sekiranya tidak berpuas hati dengan cara pengendalian aduan mereka oleh pihak bank. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Kotak Melaka. Ya, Timbalan Speaker. Soalan tambahan saya kepada Timbalan Menteri ialah, setakat ini kita lihat bank tidak perlu bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang dialami oleh pemegang akaun bank. Jadi ini amat tidak adil dan juga bank tidak akan mengambil inisiatif untuk menambah baik sistem security mereka. Itu yang pertama. Jadi kita harap supaya kerajaan dapat membuat sesuatu untuk memastikan bank perlu bertanggungjawab. Kedua, berkaitan dengan apa yang disebut oleh Timbalan Menteri tadi, mengatakan penubuhan satu NSRC, itu National Scam Response Center, melalui menelpon talian 997 itu. Saya nak tahu berapa kesan, berkesan tak center ini. Untuk maklumat Timbalan Menteri, bulan lepas saya terima satu aduan daripada seorang pengadu mengatakan akaun bank dia di mana baki wangnya tiba-tiba hilang. Apabila dia menghubungi 997, pegawai yang menerima panggilan tersebut meminta dia kembali balik kepada bank untuk membuat laporan. Fahaman kita semua ialah kalau menghadapi masalah sedemikian kes penipuan, sepatutnya kita boleh terus menelpon 997 dan mereka akan selesaikan semua di atas talian hotline ini. Tetapi pegawai tersebut meminta mengadu semula kepada bank. Jadi saya nak tanya kepada Timbalan Menteri, adakah latihan yang secukupnya telah diberikan kepada pegawai yang bertugas di center ini untuk memastikan keadaan kejadian ini tidak berulang lagi? Akhir sekali saya nak tahu, Ringkaskan adakah soalan. peruntukan undang-undang yang sedia ada ini cukup untuk mengatasi masalah kes penipuan atas talian ini ataupun kerajaan akan mengadakan peruntukan yang baru? Dengan itu sekian, terima kasih. Timbalan yang dipertua, ada 3 soalan sebenarnya dan saya cuba untuk jawab semua dalam kekangan masa yang diberi. Soalan yang pertama tentang perkongsian liability. Suka cerita saya maklumkan di sini bahawa Bank Negara Malaysia tidak akan membenarkan mana-mana pihak bank meletakkan tanggungjawab semata-mata ke atas pengguna ataupun mangsa kes penipuan kewangan ini. Kita ada mekanisme, kita ada peraturan dan kita ada juga seperti yang saya maklumkan cara-cara untuk melaporkan. Jadi ini kita memang tegas dalam hal ini. Saya sendiri telah berjumpa dengan pegawai-pegawai bank negara dan kita tegas bahawa perlu ada satu tanggungjawab yang dikongsi oleh kedua-dua pihak, terutamanya dari segi keselamatan, bukan saja keselamatan di pihak sistem perbankan tetapi juga keselamatan dari segi peranti pengguna. Keduanya ialah tentang keberkesanan ataupun kes-kes yang telah dilaporkan kepada NSRC. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit statistik, iaitu sejak NSRC beroperasi dari 12 Oktober 2021 sehingga ke bulan Januari 2023 ini, 12 Oktober 2022 sehingga 31 Januari 2023 ini, terdapat sebanyak 16,752 panggilan telah diterima oleh pihak NSRC merangkumi pelbagai kes penipuan dan juga angka ini termasuk khidmat nasihat. Ada yang telah memanggil ke nombor ini untuk mendapatkan panduan dan khidmat nasihat tentang isu scam. Berdasarkan kes tersebut, aduan tersebut, pihak PDRM telah membuka sebanyak 751 kertas siasatan bagi siasatan kesalahan penipuan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan sebanyak 24 kertas siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Dan kita pun telah membeku sebanyak 24.3 juta ringgit untuk tujuan siasatan bagi kesalahan pengubahan wang haram tersebut. Seperti yang saya
maklumkan tadi, untuk soalan yang ketiga dan terakhir ialah sekarang ini kita telah menggunakan perundangan sedia ada. Contohnya Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan juga Akta AMLA tersebut. Namun kerajaan sedang menelitikan dan mengenal pasti, mengkaji untuk menambah baik lagi perundangan yang sedia ada, sebab kita tahu mekanisme ataupun MO, modus operandi penipu-penipu, skamer-skamer ini sentiasa berubah. Jadi kita tengah mengkaji cara yang lebih baik lagi dari segi perundangan untuk menanangi kes jenayah penipuan. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Stamping. Terima kasih Puan dan Dipertua. Soalan tambahan saya mengenai OFS yang disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tetapi saya yang disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya telah terima satu jawapan bahawa itu kes-kes yang dirujukkan kepada OFS nampaknya hampir 90% keputusannya adalah memihak kepada bank. Dan apa rayuan kepada bank negara pun, bank negara pun tak ada apa-apa bidang kuasa untuk ambil tindakan untuk reviewkan keputusan ombudsman itu. Maka nampaknya ombudsman itu tak ada apa-apa kesan untuk melindungi kepentingan orang ramai, pelanggan bank. Ini soalan pertamanya. Apakah suggestion untuk memperbaikikan trend keputusan itu ombudsman. Keduanya adalah mengenai tanggungjawab bank. Kita tahu sedar semua OTP itu merupakan satu sistem yang sudah boleh dihack oleh hacker dengan senangnya dan tak memberikan pelanggan apa-apa perlindungan. Dan sampai sekarang sudah lebih 1 tahun 2 tahun perkara ini berlaku, tetapi nampaknya bank-bank tak buat apa-apa untuk mengelakkan itu untuk menaik taraf OTP sistem dan untuk memberi perlindungan yang lebih kepada pelanggan mereka. Oleh itu, apakah bilakah kerajaan akan ambil tindakan untuk memperbaiki situasi ini? Seperti Kota Melaka, Stamping juga tanya beberapa soalan, saya cuba jawab. Satu ialah tentang Ombudsman Financial Services atau OFS. Dalam aspek ini, saya dan Bank Negara BNN akan bekerjasama dengan OFS untuk memastikan bahawa siasatan adalah telus. Itulah jaminan kami kepada Ahli Yang Berhormat dan juga rakyat di luar sana. Keduanya ialah tentang OTP. Seperti saya katakan tadi, kita tengah mengkaji mekanisme perkongsian liability itu. Sebab pendirian kita ialah tanggungjawab haruslah bersama. Bukan saja di pihak bank tetapi juga di pihak pengguna. Kedua-duanya harus diberikan tanggungjawab yang adil dan saksama supaya masing-masing bertanggungjawab ke atas akaun dan juga peranti dan sistem keselamatan mereka sendiri. Untuk isu SMS OTP, itulah sebabnya kenapa Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan arahan untuk berhijrah, untuk migrate dengan izin daripada sistem OTP SMS kepada sistem yang lebih teguh. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, ketika ini semua institusi perbankan utama telah pun menawarkan kaedah pengesahan alternatif dan hampir separuh daripada pengguna mereka telah pun berhijrah daripada penggunaan mekanisme SMS OTP. Saya ingin menasihatkan supaya para pengguna di luar sana untuk menghubungi bank masing-masing supaya mereka juga boleh berhijrah daripada sistem OTP SMS ini kepada sistem yang lebih baru. Usaha berterusan akan dijalankan dan sedang dijalankan untuk beralih sepenuhnya daripada sistem SMS OTP sebelum 30 Jun tahun ini. Sekian, terima kasih. Hormat, minta Saya satu ini penting, rakyat banyak masalah.